Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Pi haraja. Yahimi na'imin. Sama tak? Sama tak? Ini kita bukan tafsir, kita bincang dari segi tafsir. Jadi tuan-tuan, yang pertama ni kita bincang dari segi solat. Solat. Kita mengenali setiap perkataan dalam solat. Solat. Kita mengenali setiap perkataan dalam ayat. Ini solat. Bukan baris. Kenal dia. Dia harap, dia isim dan dia fi'il. Dalam ni yang tak ada fi'il. Dia isim, dia fi'il dan dia harap. Tiga-tiga kita dah kenal. Tapi dalam ni nampaknya tak ada fi'il. Ya? Dr. Salim, kali pelan-pelan. Jadi kalau boleh kita nak buat catat yang soal ni. Dan bila kita buka ni kita faham dulu. Jadi kita akan lihat apa sebenarnya makna solat di sisi kacamata orang balaghah. Ya, jangan lupa sekali kita belajar balaghah. Tapi dalam balaghah ada solat. Okey, tuan-tuan kena buka buku balaghah. Tak bawa. Ya. Dapat. Betul. Itu balaghah. Balaghah. Okey. Okey, muka surat 24. Muka 24. Dan cuma pada 24. Kita buat lain. Okey, buat. Ini kita Wakaf. muka surat 24. Nampak tak? Makan macam apa Ustaz? Ya. Alah, Ustaz ni lain apa Dia pasal apa dia lain sikit. Dia nombor satu tu betul. Betul. Doktor. Ya. Betul. Tapi Okay. bila nak mula dengan 3 Tu saya tu mula dengan nombor 3. Jadi kita akan lihat apa orang balaghah kata tentang solat. Lepas tu kita cantum pula orang nahwu kata tentang solat. Sama tak? Jadi kalau kita nak kaji secara mendalam. Jadi tuan-tuan tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24. Tuan-tuan eh? 24. Tuan-tuan tengok ni. Baris 9. Tengok sini. Dari atas. Arrow. Saya beli. Start dengan wazifah. Saya beli. Tu sah itu. Beli. Kan dia belum betul lagi. Hari dia duduk 34. Ni. Apa ni? Ni tadi. Kan. ada dia. Mana ni? Tu sah itu. Wazifah tu ini tu. Wazifah ni baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris 9 dari atas. Tengok cara saya buat. Saya buat kod-kod ya. Jadi untuk mudah kita cari. Baris 9 dari atas. Okey. Tuan-tuan tulis balaghah. Dia salah cetak ni. Ya. Oh, yang kuning. Dia dua kali. Dua kali. Tak ada saya. Ya, oh gitu ya. Hari ni kita fikir sikit sebab nak beri keluar faham secara global. Oh ya, betul. Ya, nombor dua kali hilang ya. Ya. Kita melihat Ini betul kan ini 34 bukan 24 ni. Ini tengok saya 34 dia kecil. Tapi dia betul. Malaysia kita lihat perbezaan ilmu kita analisa ayat dari segi balaghah
ya, mengikut sorot, nahu, balaghah dan fasahah. Supaya tuan-tuan dapat faham. Oh, secara global. Jadi baca kemudian ayat pun boleh faham insya-Allah. Jadi kita pakai ayat ni. Jadi bila kita pakai ayat ni, kita kata inna ni harf nasab ataupun harf nasab al-abrar dan pada isim jamak taksir pada atas, la fi, la ni harf, fi harf jar, na'imin isim. Jadi ini semua ni kita kata harf sharaf, mengenali setiap jenis perkataan, ya, sharaf. Okay. Jadi sharaf kata orang balaghah ialah, tuan-tuan tulis di sini, an-nazru fi abniyatil alfaz. Waalaikumsalam. Okay, an-nazru, cuba sebut mana an-nazru? An-nazru mana? Melihat. Fi pada, fi pada abniyati. Abniyati ni binaan, pembentukan. Jadi sharaf dia tak tengok apa, dia tengok bagaimana kalimah terbentuk, kalimah tersusun. Fi abniyati, ya 24. Fi abniyati alfaz, lafaz, mungkin 24 mana? Lafaz, washtiqaqiha, kiha. Maknanya percatuman. Okey. Tengok ya. Sekarang ni boleh. Dalam ayat ini kita tak bincang tafsir. Kita bincang dari segi bahasa. Sebab kita tidak belajar tafsir kan. Dalam ayat ini ada semua 4 unsur. Iaitu ada sharaf. Sharaf kita dah analisa dah. Ya. Jadi sharaf, makna sharaf orang balaghah kata melihat kepada pembinaan lafaz dan percantumannya. Percantuman antara satu sama lain. Ya. Ini innal abrar. Idza sama'um fatar. Surah Al-Fitar, Al-Infitar. Betul. Okey. Kita tak ambil daripada idza sama'u, ya sama ada banyak lagi tapi kita ambil yang kita dah belajar. Innal abrar. Okey. Tuan-tuan boleh faham dah? Coba kita sekarang kita boleh faham global. Kalau kita faham 4 unsur ni, baru kita masuk ke alam tafsir. Dan tafsirannya insya-Allah kita boleh tidak lari daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Taala. Ya, Al-Quran. Siapa dah bawa buku ni? Ada. Ada. Itu baris 9 dari atas. Muka surat 24, baris 9 dari atas. Tak ada. Bilang baris 9. Itu kita jadi ajar kena tanda. Kena tanda dengan highlighter. Tanda dengan highlighter supaya bila kita buku yang saya beri ni tuan-tuan, yang tuan-tuan baca ni asas. Yang lain-lain tu kalau saya tak beri, itu bungaan dia. Ini asas. Saya ikut apa yang saya belajar. Asas dia. Ya, 2 ayat. 2 ayat. 13, 14. 2 ayat. Ini 13 dan ini 14. Tuan-tuan kena ingat mana? Sesungguhnya orang baik-baik berada di dalam syurga, nikmat, dan orang jahat berada dalam jahim. Jahim ni api neraka. Tengok, naim, jahim sama tak? Sifat mubalaghah. Ya. Okay.
Kalau tuan-tuan boleh faham, ini sifat musyabah, ini sifat mubalaghah, lagi faham surah. Mendalami lagi surah. Ya. Kalau tuan-tuan faham lagi Naim tu daripada Naimah lagi dalam. Betul tak dari Naimah? Naimah tu bab berapa? Bab 2. Wazan 2, bab 4. Lagi kita dah belajar semua tu. Okey? Semua dah belajar dah. Lupa tak apa, tapi dah belajar dah. Inna adik-adik ada 11. Kalau nak lima, nak imut. Layak tu boleh ke? Jahimah tak boleh. Ya? Kalau nak lima tu daripada nak imut. Jahimah. Kalau jahimah. Jahimah. Lagi jahimah. Ya, bila ruk Naimah sama, Jahimah pun ruk sama. Sebab dia pakai hajar, sebab dia pakai waw. Waw ni dan. Bila dan ini, makna saja beza. Pattern sama. Al-Abrar jamak taksir, Al-Fujar pun jamak taksir. Okey tak? Al-Abrar isim inna, Al-Fujar pun isim inna. Okey tak? Lafi. Naim, Jahim, pattern sama. Rub sama. Ya, Naimah, Jahimah. Ya, sama. Ya, itu keindahan bahasa. Naimah, Jahimah. Jahimah. Pattern sama tak? Sama. Ini keindahan. Orang tak belajar nahwu saraf tak tahu. Mesti ingat tu. Sebab itu dalam YouTube dia tekan beberapa kali kita kena belajar nahwu saraf, balaghah untuk faham Quran. Jadi tuan-tuan berada di tempat yang betul. Ya. Fajarah. Ya. Jamak taksir. Wazan dia af'al. Af'al. Ya. Tapi wazan tak kira. Wazan tak mesti sama, tapi jenis jamak itu sama. Dia tak pakai ini jamak taksir, ini jamak muannas salim, muzakkar salim. Dia boleh buat. Ya, tapi pasal ini tidak ada. Setakat ni boleh terima? Buka buku ni. Apa yang dia cakap? Dia okey, wazifah tu tugas. Tugas ilmu saraf. Maknanya kita kata definisi ilmu saraf lah, tugas ilmu saraf. Wazifah tugas. Ya? Wazaifu tugas. Wazaifu tu maknanya tugas-tugas. Tugas-tugas apa tu ilmu-ilmu berikut dalam ilmu balaghah. Okey, maknanya dalam ilmu balaghah ni ada saraf, ada nahwu, ada ma'ani, ada bayan, ada badai, ada fasih, ada baligh. Ini semua adalah ilmu-ilmu yang perlu untuk kita faham Quran. Jadi kita akan pergi semua ni insya-Allah. Jadi hari ni kita pergi dulu saraf. Ustaz, sekali lagi tak macam dia pendapat bapak saya pendapat tak sempat nak tipi tadi. Yang mana je? Unzur fi abniyati. Bukan unzur, an-nazru. An-nazru. Daripada nazara, fa'il amr dia unzur. Tapi di sini isim. An-nazru makna melihat Fi abniyati. pada Pembinaan. al-alfaz, lafaz-lafaz dan percantuman antara lafaz-lafaz. Apa yang mencantumkan antara lafaz-lafaz? Fa'il dengan isim. Cantum tak? Haraf dengan isim, cantum tak? Kata itu cantum dah tu. Haraf jar dengan dhamir cantum tak? Macam fi campur dengan hum, jadi fihim. Kalau orang tak belajar sarah, dia tak tahu itu dua perkataan. Itu maknanya percantuman. Percantuman tu, tuan-tuan kena hafaz ini. Ini orang balaghah kata, an-nazaru fi abniyatil alfaz. Melihat kepada bagaimana perkataan terbentuk. Perkataan-perkataan. Lafaz lah. Macam kita kata, lafaz niat semayang kan. Usolli tu lafaz tu. Lafaz. Ya. Lafaz.
Sebab lafaz tu jamak taksir. Dia kena jadi perempuan. Boleh? Oh. Istiqah tu apa mandi Ustaz? Cantum. Mandi dia apa? Mandi istaqah. Istaqah. Istaqah mana? Rindu. Ialah bila bercantum tu rindulah. Banyak. Istaqah tu mana asyik. Jadi bila perkataan tu bercantum, mana asyik dah tu? Banyak orang tanya. Berkasih sayang. Saya nak sebut macam tu takut ustaz cakap lain macam kan. Jadi orang dah tanya, saya jawablah. Ni, tuan-tuan. Apa tu, Puan Nora, innal abrar ni tak cantum. Dia bercantum dari segi nahu saja. Betul tak? Jadi tak adalah kasih sayang. Kalau lapi ni, la ni haraf campur dengan haraf. Ini baru nampak istiqaq. Bercantum. Orang berkasih sayang lah ni. Ini tak berkasih. Jauh duduk. Istiqaq. Kemudian banyak perkataan istiqaq dalam Quran. Cantum. Itu janganlah lebih-lebih. Tambah pula dia lebih. Okey, setakat ni setuju? Boleh kita teruskan? Tanya dulu yang pertama tu saraf. Yang abniyah tu perkataan bana. Ya. Bana. Yang bana, yang bunyi apa dia? Abniyah. Isim. So jadi abni jamak taksir. Jamak taksir. Lafaz tu alfaz. Lafaz dia Lafaz. Lafaz jamak taksir juga. Okey. Okey. Saya nak suruh tuan-tuan biar faham tu. Okey. Okey. Kalau dah faham, buka buku ni, muka surat 20. Muka surat 20, baris yang pertama dari bawah. Tuan-tuan, muka surat 20, baris pertama, ingat, kalau dari bawah macam ni, arrow dia. Itu way of reference. Dia kata apa? As-sarfu yabhasu an ahwali abniyatil kalimah. As-sarfu yabhasu an ahwali abniyatil kalimah. Kalimati abniyatil kalimah an ahwali mengikut ahli saraf. Dalam buku saraf. Jadi tuan-tuan tulis di sini, ini buku balaghah, ini buku saraf. Maksudnya, ahli saraf kata saraf tu ini. Ahli balaghah kata saraf tu ini. Ya? Kita akan lihat beberapa view. Sekali dua view yang kita ambil. Orang ilmu saraf mengatakan, saraf itu, ya bahasu. Mana ya bahasu? Berbahas. Carilah. An, ahwal, hal-hal, abniyati, pembentukan, pembinaan, al-kalimah. Sama tak dengan ni? Sama ya? Sama. Semantik saja. Dari segi semantik saja berbeza. Semua bercakap tentang pembinaan kalimah. Cuma yang ni dia kata istiqah kiha. Ini tak kata. Mana ini nampaknya lebih kuat. Ini tak sebut istiqah. Okey? Ya? Ada pula do. Ya, betul-betul. Lebih romantik pula. Lebih komplit. Balaghah. Yes. Betul. Hari tu pun malam tu ada kawan kita kata ini lebih komplit. Maknanya balaghah tu dia berbincang tentang nahwu saraf lebih kritikal. Lebih kritikal. Itulah dia ayat-ayat Al-Quran. Di atas balaghah. Ya.
Iyalah. Dalam YouTube disebut, memang anda tak akan dapat mencari ilmu Allah Ta'ala tanpa mengetahui balaghah. Boleh? An-nazaru tu makna melihat. Tuan-tuan tulis Melayu tak apa. Melihat kepada pembentukan dan pembinaan alfaz tu makna kalimah lah ya. Dan percantuman antara satu sama lain. Percantumannya. Kalau boleh tuan-tuan tulis Melayu, lepas tu referen dia buat dalam tu. Kalau ada masa tulis bahasa Arab. Sebab kita nak faham dulu. Jadi sekarang ni tuan-tuan dah faham dalam pemikiran global, sarah ialah membicarakan tentang perkataan itu sendiri. Bukan tentang baris, bukan tentang makna. Perkataan saja, bentuk perkataan. Bila dia bercantum macam mana? Kira betul? Bentuk perkataan. Bila dia cantum macam mana? Itu dia. Jadi body perkataan ni al-fujar. Seorang kata tak, kalimah. Jadi saraf ni tentang kalimah ya. Sebab dia kata alfaz tu maknanya kalimah lah ya. Kita kata lafaz sahaja. Sama ada dia bercantum, tak bercantum. Lafaz saja. Tak ada baris, tak ada apa lagi. Lafaz saja. Kita kenal dia. Termasuklah kita kenal dia. Siapa dia, tugas dia kita kenal. Kalimah lah. Nak pakai kalimah ke nak pakai lafaz? Ya. Kalimah bukan ayat. Bukan ini satu kalimah. Kataan ini satu kalimah. Ini satu kalimah. Ini satu kalimah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 kalimah ini satu ayat. Ya? Uslub keseluruhan ayat tu struktur ayat. Uslub termasuklah ayat fa'iliyah, ayat ismiyah. Uslub tu kita kata style. Ada tu dia buat style ayat fa'iliyah. Lenggut. Allah bagusnya orang bahasa ni. Lenggut bahasa. Ya betul. Ini import cost ni. Import cost. Jadi saraf ni, nama dia saraf. Saraf ni makna pecahan. Pecah cantum. Sarafa. Kalau kita pergi Mekah, dia tulis sarafa. Sarafa ni, money changer. Ya? Tapi janganlah pula tuan-tuan pergi kat Mekah, tanya dia wazan dia tak tahu. Di Mekah nama dia sarafa. Sarafa ni, money changer. Money changer. Saraf. Pecah. Ya. Pecah cantum. Kalau nak kata siapa ambil, siapa tak tahulah. Tapi saraf sama juga. Pecah cantum. Ya? Samalah. Bank tu tempat. Kalau macam sarafah tu, tak boleh nak kata bank kan, sebab dia pondok kecil je. Ya, sarafatun. Kita kena kata sarafatun. Sebab dia seorang-seorang duduk. Jadi satu. Ya, dalam sini sebenarnya kalau kita nak bincang dari segi nahu, dari saraf, kita kata dua lah. Sebab dia dah istiqaq. Dia satu. Tak apa. Tapi masalahnya kita nak tahu bila kata la fi tu, bila la tu akan benar-benar berada. Taukid lah, lam taukid. Kalau tak belajar saraf tak tahu. La ni kuat. Dah lah ini inna. Ini lagi. Jadi 2 kali inna. Dalam balaghah dia kata apa? La apa? Muzhalakah. Muzhalakah.
Li taukid. Tengok. La tu nama dia la muzalikah. Li taukid. Li taukid tu maknanya akan. Itu kitab kuning. Tak bawa pula. Lam muzalikah. Izhalakah. Maknanya kuat pada taukid. Lam tergelincir. Banyak. Sama lah. Halakah tu maknanya? Halakah, sambung. Dia ada satu lagi, muzhalikah, sambung juga. Mana dia? Muzhalakah. Muzhalakah tu maknanya taukid yang amat kuat. Kalau inna tu haraf taukid, tak ada muzhalikah. Kan? Sekarang ni tengok, makin banyak ilmu tak tahu. Okey? Isim. Betul. Tapi kenapa duduk sini? Betul. Dia duduk sini. Sebab apa duduk sini? Bukan khabar inna. Sebab yang dia tekankan tu dalam syurga. Orang baik-baik ini ditekankan berada dalam syurga. Ini orang jahat itu penekanan dia mesti dalam neraka. Lepas tu di mana dia ditekankan tu? Kalau dia tekan sini, dia tekan orang baik. Dia tak tekan sini. Itulah guna kita belajar balaghah. Sekarang apa tak? Makna dia tu. Lam tu, lam muzhalikah, maknanya kuat pada taukid. Lapi naim. The total of lapi dengan naim tu. Total. Khabar inna, syibih jumlah. Kita faham, melalui makna pun kita boleh faham itu khabar dia kan. Kalau disebut innal abrara fi naim, boleh. Tapi tak kuat. Kalau dia buang la, boleh. Tapi tak kuat. Kalau dia masuk la, kuat pada inna. Double taukid. Taukid yang kuat. Kuat. Double kuat. Ya, mubtada. Abraru. Sekarang ni mubtada, khabar dia syibih jumlah, betul tak? Tapi syibih jumlah ditambah dengan la muzhalikah. Subjek. Mubtada khabar lah. Tapi bila masuk inna jadi abra, jadi isim inna. Itu nama dia. Inna tu arah nasah. Dia menasahkan mubtada jadi bagi atas, khabar jadi bagi Waalaikumsalam. Okey. Jadi tentang kita belajar tentang beza antara saraf dan empat-empat ni. Ya. Jadi mesti kita ingat bila kita bincang saraf, dia tak lagi dalam tu ada nahu. Betul tak? Ya, nahu. Sekarang ni boleh kita pergi kepada nahu? Ya, nahu Yang kedua, nahu. Ingat nahu ni direction. Nahu ni maknanya direction, dari kiri dari ni ke sini. Ke kanan ke kiri, bukan dari kanan kiri ke kanan. Ini, tuan-tuan. Dari sini ke sini. Ya, jadi inna ni tak ada nahu. Sebab dia mula-mula. Kecuali dia mubtada. Jadi yang ada nahu al-abrara. Boleh? Boleh? La fi tak ada nahu sebab dia haraf mabni. Okey? Nahu ni dia membincang perkara yang mabni, perkara yang mu'rab, yang berubah. Naimin nahu. Wa ni mabni.
Dia ni dalam haraf, dalam saraf. Al-fujjara nahu. Jahimi nahu. Jadi nahu ni membincangkan talin. Perubahan akhir kalimah mabni. Kalimah mu'rab. Saya mahu nak kata mu'rab, tapi cepat laju dia. Respon tu, that's very good. Nahu membincangkan perubahan kalimah yang mu'rab yang berubah di akhirnya. Itu. Boleh faham tak? Jadi kalimah mabni. Kalimah mu'rab. Lagi sekali. Kalimah mu'rab. Kalimah yang berubah. Membincangkan perubahan akhir kalimah dalam Quran yang berubah. Ya. Di akhirnya. Okey, setuju? Ingat. Apa tu? Yang saraf membincangkan tentang bentuk kalimah. Termasuklah apa tu haraf dan sebagainya. Semua sekali masuk. Tetapi nahu hanya membincangkan perubahan baris saja. Perubahan baris bagi kalimah yang berubah, termasuk fi'il, mudhari' dan juga isim yang berubah. Okey, boleh? So kalau boleh sekarang buka kitab Sarah. Muka surat 24. Kitab Balaghah. Dan kitab ni muka surat 24. Okey. Itu 9. Iaitu muka surat 24, 10 dari atas. Ya, muka surat 24 baris 10 dari atas. Dari atas. Papan ya? Papan ni. Ni 10 dari atas. Ini untuk menerangkan nahu dari segi balaghah. Okay? Kita sekarang kita nak tengok beza antara orang nahu, orang balaghah. Orang balaghah kata apa tentang nahu, orang nahu kata apa tentang balaghah. Okey? Betul. Okey, ilmu solat. So, dia kata ilmu nahu an-nazaru fi i'rabil alfaz. Mana an-nazaru? An-nazaru melihat. Fi pada dalam i'rab ini perubahan. Bahasa Arab i'rab ataupun mu'rab. Mu'rab ni diubah. Kalau i'rab perubahan. Fi i'rabil alfaz, perkataan-perkataan, lafaz-lafaz. Ya, ini lafaz-lafaz ni, ini lafaz, tapi ini tak boleh i'rab sebab dia tetap. Okey? Ini tak boleh i'rab sebab dia tetap. Yang berubah saja. Lafaz ni, lepas tu wadabti akhiriha. Wadabti. Dabti ni maknanya baris. Akhiriha, baris akhirnya. Melihat kepada perubahan perkataan dan dabti ni kedudukan baris. Dabti ni baris. Tanda akhirnya. Wadabti dan tanda akhirnya. Dan dabti ni tanda akhirnya. Itu namanya nahu di kalangan orang balaghah. Okey? Tuan-tuan kena belajar secara detail ni. Saya belajar dulu beginilah. Se dia sebut. Memang lambat. Dia kalau tak tahan tu memang tak larat kan. Tuan-tuan kena sabarlah. Jadi kalau tuan-tuan balik nak mengajar orang pun tak apa, ambil ayat saya ajar je. Cantik tu. Orang tak ada kata apa. Muka surat balaghah. Lepas tu bawa buku. Semua beli buku. Tak baca. Buku Arab. Buku Arab bukan main. Baca-baca Ustaz tak faham. Saya pun tak faham juga cakap. Kita faham. Ya? Oh iyalah. Tapi kita tengok pula orang nahu kata apa.
lebih precis, lebih tepat. Gitu lah. Cuba sebut an-nazaru, melihat. Melihat. Fi, pada. I'rab, ubah perubahan. Sebab nahu dia hanya lihat perubahan. Tetapi sarah dia melihat pembentukan. Al-alfaz, lafaz-lafaz, wadabti, dan tanda akhirnya. Tanda akhir. Macam ni tuan-tuan, ni tanda akhir. Mim. Dia boleh jadi mon, boleh di man, boleh di men. Dia jadi men ni kerana sebab dia jar majrur. Tahu tak? Kalau jadi mon ada 8 sebab. Jadi man ada 12 sebab. Jadi bila mengetahui sebab itu nahu. Tapi sarah balaghah dia tak mahu sebab. Dia tengok bentuk je. Bentuk keindahan tu. Sebab sarah ni, balaghah ni dia tengok keindahan. Sebab balaghah tu bahasa. Dia panggil retorik. Okey. Ya? Retorik kan? Retorik, betul Retorik. Okey. Hari ni kita lihat tuan-tuan sampai ke fasahah. Tuan-tuan jangan risau ya. Pulut lupa ada, kuih ada. Kita rehat dulu lah. Minum, rehat dah. Okey, duduk. Dan sekarang ni tuan-tuan tengok, nahu membicarakan tentang perubahan baris. Dan tuan-tuan jangan lupa, dalam nahu tu ada saraf. Betul tak? Betul tak? Setuju tak? Dalam nahu tu ada saraf. Bukan dia isolated antara 4 tu. Dalam nahu tu ada saraf. Jadi kita mesti ingat perubahan baris tu ada 2 jenis. Untuk fa'il, untuk fa'il mudhari' dan untuk isim yang berubah. Betul tak? Ya. Perubahan ni kan? Perubahan dia. Untuk isim berubah, ada 2 marfu' mansub majrur. Okey? Untuk fa'il berubah, fa'il mudhari' saja. Berubah, marfu' mansub majzum. Itu berubah ya. Itu je. Itu je. Fa'il. Okey, jangan lupa ya. Itu dia. Baru kita tahu tak susah kalau kita dah menguasai. Tapi nak sampai menguasai itu nak basic at least 1 year. Nak basic saja. Lepas tu bila tuan-tuan dah dapat basic, tuan-tuan kena further lah basic tu supaya basic bertambah kuat. Jadi sekarang ni kita dah bawa skill ni, kemahiran ni. Untuk tuan-tuan faham secara global. Ada orang tak tahu beza lagi mana nahu mana sarah. Dia ingat sarah tu balaghah. Itu payah tu. Jadi kita nak bezakan. Jadi tuan-tuan, ini sikit di bawah nahu ya. Di bawah nahu. Bila kita bincang pasal nahu, kita akan bincang pasal kalimah. Betul tak? Betul tak? Kalimah tu ada 2. Kalimah mabni, kalimah mu'rab. Ingat tak? Kalimah mabni, kalimah mu'rab. Setuju? Mabni tetap. Mabni tetap. Mu'rab berubah. Mu'rab ada 2 saja. Isim dan fa'il mudhari' yang mu'rab. Okey, setuju? Mabni pula ya. Isim dan fa'il. Setuju tak? Mabni, isim, fa'il dan huruf. Betul. Ya, isim, fa'il dan huruf. Okey? Ini yang mabni. Yang mabni. Ingat, ini yang mabni. Antara mabni itu isim isyarah. Ya? Isim mausul, ini mabni. Ya, dhamir. Ya, ini mabni. Mabni. Harah tu mabni itu mabni. Yang fa'il pula semua fa'il madi mabni. Semua.
Semua fi'il amar mabni. Semua. Tapi dua fi'il mudhari' yang mabni, yang ada bersambung dengan nun. Okey? Yazhabna. Ya, satu lagi yang bersambung dengan nun taukid. Ya, yazhabanna. Itu mabni. Taruh benda pun dia tak berubah. Okey, boleh? Ini ringkas saja untuk salin balik. Isim yang berubah, dibaca dengan marfu'un bi kalau bagi depan. Okey, setuju tak? Bacaan dia. Marfu'un bi dhammah. Yang ni mansubun bi. Ini mansubun bil fathah. Ya? Yang ini majrurun bi. Majrurun bi. Majrurun bi ni bukan B saja. Ya, B saja. B. Ya, ini ismun majrurun bil kasrah li'annahu mufrad wa huwa majrurun li'annahu ja majrur. Kalau tuan-tuan baca begitu, itu dah saya bagi dah lebih dah tu. Lebih pada buku kuning tu. Tuan-tuan. Mana orang boleh baca? Kalau fi'il mudhari', ini ingat, ini berubah. Fi'il mudhari', kalau marfu' dia kata marfu'un bi. Kalau mansub pun bi. Kalau majzum bi. Okey, setuju? Fi'il mudhari' umpamanya yazhabu. Marfu' tak? Marfu'. Yazhaba. Marfu' tak? Mansub tak? Saya kata marfu' ke mansub? Saya kata tadi. Okey, ni. Yazhab. Mansub tak? Majzum. Lan mazhab. Ini lan. Ya. Ini sebab apa marfu'? Sebab tak ada lan dan tak ada lam. Sebab apa mansub? Sebab ada lan dan saudara. Sebab apa majzum? Sebab ada lam dan saudara. Okey, majzum. Ini majzum. Ini ringkas kata. Kalimah Quran ada dua, kalimah tetap, kalimah berubah. Okey? Dan tuan-tuan, yang jadi susahnya sebab majzum ni, ini jadi yang jadi susah. Itu yang jadi susah. Majzum saja. Banyak. Sebut majzum satu fi'il mudhari', dua fi'il mudhari', tiga fi'il mudhari', majzum syarat, jawab syarat. Itulah dalam tu semua. Tapi nak tunjuk satu tak sempatlah saat kita nak kursus dia ni. Sebab itu nahwu ni dia kena duduk malam-malam belajar. Duduk tekun-tekun, buat air untuk ustaz minum. Ini ustaz buat segi air. Bawa pulut udang. Jangan bawa pulut kelapa, bawa kelapa muda, gaul depan-depan tu. Bawa ikan bakar di belakang tu. Makan. Pulut lupa, bawa pulut lupa dah siap kan. Lepas tu bawa ikan yang yang belum bakar lagi. Bakar. Bakar belakang-belakang tu. Sambil-sambil tu makan. Satu hari belajar tu. Lambat tak belajar pula belakang rumah. Saya guru-guru janganlah ambil hati. Okey, ini jazam. Ini jazam berat. Nasab senang je. Nasab. Senang je. Nasab, senang je. Nasab mufrad, nasab musanna, nasab jamak. Betul tak? Jamak ada fi'il 5. Betul tak fi'il 5? Dia panggil fi'il 5 kan? Ini fi'il 5 ada juga. Tapi janganlah kita peduli ni. Ini kalau tuan nak cari, catiklah. Yang Undul nak kaji. Okey. Sekarang kita pergi kepada nahwu. Apa orang nahwu kata tentang nahwu? Orang nahwu kata muka surat 20 baris pertama dari bawah. Muka surat 20 baris pertama dari bawah. Orang nahwu kata
Nahu ialah yabhasu an-nahwu an ahwali awakhiril kalimah. Ya, ni. Yabhasu an-nahwu an awakhiri. Apa makna awakhiril kalimah? Kalimati. Ya, apa nama ya bahasu? Berbahas, berbincang. An-nahwu. Ya, 20 lah. Buku ni, buku sarah. Ya. Orang balaghah kata ini. Okey, orang nahwu kata ini. Tengok perbezaan. Ya bahasu an-nahwu an awakhir kalimah. Yang ini dia kata as-sarfu ya bahasu an awakhiri abniyatil kalimah an ahwali. Beza tak? Ya, beza tak? Yang ini kalimah akhir. Yang ini apa tu? Bentuk. Yang ini perubahan tanda. Perubahan tanda. Okey. Di sini al-abrar. Ubah tak? Bagi atas. Sebab isim inna. Sini na'imin. Sini al-fujara. Baris. Atas. Sini jahimin. Baris. Yang kita bincang perubahan baris. Yang inna ni kita tak bincang sebab inna ni dia mabni. Ni haraf mabni. Sebab dia menjadikan orang berubah. Okey? Kenapa al-fujara baris atas? Dalam ayat lain ada al-fujaru, al-fujari. Kenapa? Sebab dia ada inna. Jadi kita bincang, nahu bincang, kenapa baris atas ni? Kita jawab, al-fujara isim berbaris atas dengan tanda fathah sebab dia jamak taksir. Dan dia berbaris atas sebab dia isim inna. Itu kita baca secara nahu. Tapi inna kita tak baca sebab inna ni mabni. Kalau nak baca boleh. Inna, haraf, nasab dan taukid mabni alal fathi. Cukup. Okay, cukup. Itu nahu. Nahu tak ada apa-apa. Nahu membaca perubahan baris pada isim dan fi'il mudhari' sahaja. Senang tak fi'il mudhari'? Selain daripada dua tu, dia berubah. Lepas tu kalau kita duduk 2-3 bulan je lagi untuk nahu mahir. Boleh. Tuan-tuan bukan senang nak main nahu tu. Sebab nahu ni, ibarat tu orang ni, orang mengair. Tok Guru saya kata dulu. Kita nampak ikan nak mari. Tarik, tak makan. Jadi orang yang sabar baru dapat ikan. Tok Guru saya kata betul tidak, Allah alam. Okey. Sekarang kita lihat kepada balaghah. Balaghah makna dia sampai, ingat tak? Sampai. Ingat sampai. Nahu membicara tentang perubahan baris. Ya. Dan sarah membicara tentang bentuk perkataan. Bentuk perkataan, bunyi akhir, apa sebab dia? Lepas tu ni balaghah ni, bila dua-dua ni cukup, maka barulah sampai makna dia kepada orang yang nak dengar. Maknanya ayat Tuhan tu barulah sampai. Kalau ada dua-dua ni, sampailah. Maknanya nahu betul, sarah betul, baru ada balaghah. Balaghah ni yang kita belajar dulu, mutabaqatul kalam limuqtadal hal. Okey, cuba salih istilah dia. Mutabaqah maknanya sama. Al-kalam, ucapan sama. Limuqtadal hal. Limuqtadal hal, seperti keadaan yang dimaksudkan. Muqtada ni, qadiyah, masalah yang dimaksudkan. Maksudnya Allah Ta'ala bila nak cerita benda tu, betul. Macam ni, innal abrara lafi na'im. Allah Ta'ala pakai lam muzhalikah dengan fi. Lepas tu ada pula inna. Ini menunjukkan bahawasanya benda tu balaghah. Balaghah maknanya sampai. Kalau kita tak beriman, tak akan percaya. Ya? Sebab tu tidak ramai orang nak jadi orang baik.
Sebab tak percaya. Tak sampai. Jadi balaghah ni artinya sampai. Sampai. Jadi kita tengok apa orang balaghah kata. Okay? Al-balaghah, orang balaghah kata, muka surat 24, 1, 2, 3, 4, baris 4. Muka surat 24, baris 4. Dapat? Balir, ada balir tu. Baris 4 dari bawah. Ya. Dari bawah. Balir itu mana balaghah lah. Okey puan. Ni, balik habis tak nampak. Balaghah. Balir ke? Yang mana? Yang ni secara umum. Orang balaghah kata secara umum, inilah dia general meaning of the balaghah, mutabaqatul kalam limuqtadaha. Memangnya sama ucapan dengan keadaan yang dimaksudkan. Ucapan Tuhan tu sama. Manusia cakap kadang-kadang tak sama. Ramai tak mutabaqah agree, in agreement. What Allah says in agreement with the real situations, for the future real situation, means same. Jadi semua ayat Quran mutabaqah, sama. Tak ada bawah langsung. Walaupun benda tu berlaku ribuan tahun lagi, akan sama. Sebab itu dia kata mutabaqah. Al-hal tu keadaan. Keadaan yang dimaksudkan akan jadi sama. Okey. Jadi kalau nahu berbincang tentang perubahan akhir kalimah, jadi balaghah, orang balaghah kata, ya, min haisul lafzi wal makna. Okey? Bagi 24 ni, bagi 24, bagi 4 dari bawah. Min haisu al-lafzi, min haisu ni maknanya dari segi. Dari segi. Kena pakai dua-dua. Dari segi al-lafzi wal makna, lafaz dan makna. Dari segi lafaz dan makna, jami'an. Mana jami'an? Min haisu al-lafzi, min haisu al-lafzi wal makna jami'an. Okay. Dia kata balaghah ni ambil kira lafaz dan makna. Tetapi nahu tidak ada makna langsung, dia ambil kira bunyi. Okay. Dia ambil kira perubahan akhir. Perubahan baris. Tapi balaghah dia bincang dari segi lafaz, ini lafaz, okey. Dan makna. Ni n ni. Dan apa tu? Ya, makna. Lafaz ni, ini lafaz, ini lafaz bunyi dia. Dan makna dia, ini makna. Orang baik dalam syurga, orang jahat dalam neraka. Itu dua sekali, lafaz dan makna. Lafaz tu sama bunyi, sama bentuk. Makna tu ada yang berlawan, ada yang berlawan dalam satu ayat, ada mutabaqah, ada muqawalah. Ingat tak? Ada sajak. Okey? Itu adalah dikatakan balaghah. Jadi ingat tu saja. Balaghah membincangkan dari segi lafaz dan makna. Semua. Ya? Ini semua. Okey. Li'annal balaghata tanzuru, kerana balaghah, li'annal balaghata tanzuru, melihat kepada ila al-lafzi wal makna, kepada lafaz wal makna dan makna. Betul tak? Ingat, mutabaqah, balaghah, lafaz dan makna. Okay. Nahu, bunyi akhir. Okay. Saraf, bentuk perkataan. Ingat tu. Okay. Kita ambil contoh. Ni tuan-tuan. Innal abrara lafi na'im. Balaghah. Al-abrar, ingat tak? Ni, lawan dia orang jahat. Bila ada berlawanan, berlaku dalam dua ayat berlainan, itu kita kata
muqabalah. Okey? Muqabalah di bawah tajuk badi'. Okey? Lepas tu la fi na'im, la fi jahim. Ini kita kata sajak. Sajak di bawah tajuk, ingat lagi tak? Badi'. Badi'. Okey. Ada tak di sini bayan? Yang ada badi'nya, bayan ada tak? Ada tak bayan? Aja. Bayan. Bayan ni ada majas mursal. Ada majas hakikah. Okey. Naim. Naim tu nikmat dia tu. Maksud dia segala macam nikmat ada dalam surga tu adalah naim. Diberi nama nikmat. Jadi itu sebahagian dari bayan juga. Jahim itu api. Api itu bukan api yang dimaksudkan macam kita ni. Api itu segala kesusahan, penderitaan yang dialami. Jadi itu sudah ada tasbih. Tidak tasbih. Gambaran nikmat itu naim. Dan gambaran kejahatan itu jahim. Itu sudah ada tasbih. Ingat tak tasbih duduk dalam bayan. Bayan. Ada bayan tak? Ada bayan. Di sini ada bayan. Dalam bayan ada tasbih. Ini ada. Lepas tu ada pula mutabaqah. Ada pula apa tu yang kita belajar dulu. Muqabalah. Muqabalah bila pertentangan berlaku dalam 2 ayat. Ni. Kalau tiba dalam 1 ayat. Okey. Ni. Boleh nampak tak? Okey. Segala kejahatan boleh antara simbol kejahatan tu api neraka. Jahim. Jahannam khalidina fiha. Ya. Ya, sebab kita tak belajar balaghah tak nampak Api tak. Betul. Tapi jahim ni dalam kamus dia neraka. Dalam neraka tu gambaran dia api. Ya? Sarik apa? Cuba je. Sin. Sironira. Sarik itu katil. Oh, sa'ir. Sa'ir itu sifat api. Api yang sa'ir itu menyala. Kalau berasap saja bukan tak sa'ir. Jahim tu sifat kepanasan api tu. Yang menjulang besar panas. Bila lalu tengok api terbakar tu jahim itu. Ya? Itu kena belajar balaghah pula. Okey. Ya? Mana nar? Nar tu api yang menyala. Physically nampak cahaya. Nar. Jahim ni keseluruhan menggambarkan kepanasan. Termasuklah penderitaan. Tetapi dia lebih merupakan kepada tempat. Jahim ni satu sifat musyabahah untuk menunjukkan kejahatan. Ya, Rahim, penyayang, kan? Jahim, jahat. Ya? Neraka je bahasa Arab nar. Nar. Al-jannati wan nar. Nar, api. Ada nama dia. Ada berapa nama nar? Okey. Sekarang tuan-tuan nampak dah apa beza balaghah dengan nahwu? Balaghah. Jadi tuan-tuan dan puan, bila kita belajar balaghah, macam kita belajar nahwu, ada tu. Ada tu. Kalau belajar balaghah, ada ni. Mak ni, ya? Dah belajar kan? Bayan, ada ni. Okey, badek, ada ni. Ma'ani, ada ni. Dah belajar ke belum ni?
sebahagian. Okey. Nanti kita buat kelas khusus balaghah je. Bayan, ini dikata tashbih. Ini majaz hakikah. Ini majaz mursal. Ini, ingat. Isti'arah. Ini, 8 semua. Okey. Ingat, yang ini muqabalah. Ini tibak. Ini saja. Ini irtifat. Ini iqtibas. Okey. Al-jinah ada? Al-jinah ya. Ini mula-mula muqabalah, mula-mula tibak. Muqabalah, jinah, saja, iqtibas. Lepas tu iltifat dia. Iltifat. Lepas tu tuan-tuan iltifat. Ada ya, iltifat. Lepas tu di bawah ni ada lagi yang saya tak masuk lagi. Di bawah iltifat tu ada tasrih, ada semua. Jadi tuan-tuan, yang ayat ni ada badai. Ada bayan. Ada ma'ani. Ma'ani tak belajar lagi. Kalau ada makna, makna lah. Makna dia, maksudnya orang-orang baik-baik itu, dia tidak akan bertukar menjadi lafi jahim. Makna the meaning, the correct meaning. Sebab ayat Quran tak pernah berlanggar makna. Wa innal fujar, orang jahat itu tak pernah berada dalam syurga, tetapi dia berada dalam, itu meaning. Tapi meaning pula ada pula dia punya division of the meaning of the Quran. Ya. La muzarakah. Okay. Jadi kalau tuan-tuan buka ayat lain lagi dalam Quran, ini baru satu ayat kita analisa. Baru satu ayat kita analisa semua ni. So sekarang ni kita pergi pada fasahah. Okey? Hari ni habis fasahah. Jadi fasahah. Tuan-tuan perhati dulu, salin dulu. Kalau nak salin ni salin. Ini benda-benda yang saya buat ni betul tau. Ini yang saya ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kinayah ni 8 Semua betul ni. Tuan-tuan nampak macam saya calik ni, macam main ni. Betul semua. Pasal dah ingat. Ingat 8. Itu ingat 6. Makni 2, 4, 6. Ini pula 2, 4, 5. Okay, sekarang kita pergi pada fasahah. Apa makna fasahah? Jawab dah, fasih. Apa makna fasahah? Ini dah. Okay. Jadi kalau orang cerita dalam Quran, apa makna fasahah? Fasahah bukan balaghah saja. Ya. Apa makna nahu? Itulah dia. Apa makna sarah? Itu dia. Okey, fasahah. Apa orang fasahah kata tentang fasahah? Orang balaghah kata. Tengok muka surat 1, 2, 3. Muka surat 24, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari bawah. 5 dari bawah. Fasah. Ya. Min haisul lafaz. Dari segi lafaz. Tuan-tuan ambil berat tuan-tuan. Ini ilmu yang berat betul-betul. Min haisul lafaz. Dari segi lafaz. Li'anna al-balaghah tanzuru ila lafzi dunal makna. Dia kata balik itu dari segi lafaz dan makna semua. Okay? Fasih tu dari segi lafaz saja. Kerana fasahah hanya melihat kepada lafaz, bukan makna. Betul? Min haisu. Min haisu al-lafzi li'anna al-fasahah, dan fasahah itu melihat kepada lafaz, bukan makna. Bukan makna. Duna tu maknanya bukan. Dunal makna, bukan makna. Fasahah melihat kepada lafaz. Keceriaan lafaz saja. Sebutan betul. Sebutan sama.
Bila sebutan betul, maka ayat itu fasih. Bacaanlah. Jadi bila sebutan betul, dalam sebutan tu mesti ada surah betul. Mesti ada nahwu betul dan mesti ada balaghah betul. Baru fasihah. Jadi fasihah ni terkandung 3 benda sekali dalam tu. Bila ya? Nahwu surah tak boleh. Pasal balaghah tak ada. Dalam fasihah ni ada balaghah, sastra. Sastra bahasa Arab itu ada sekali. Jadi bila orang tu bercakap sastra, maka ayat dia tu balaghah. Jadi kita akan lihat apa makna balaghah sebenarnya. Ya, sebab balaghah ni perbincangan dia tak banyak sangat. Yang banyaknya fasahah tak banyak. Yang banyaknya balaghah dengan nahwu saraf. Ya. Dalam tajwid lebih kuranglah. Tajwid itu fasahah lagu, fasahah sebutan. Kalau macam sebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahalamin Rabbi, itu tak fasahah. Sebab susunan tak betul. Ar-Rahimir-Rahman, itu tak fasahah. Ayat Yaumiddin Malik, itu tak fasahah sebab tak betul. Tak betul nahwu. Susunan tak betul, susunan nahwu tak ada. Lalu kalau salah surah pula, lagilah pula. Itu makna tidak fasahah. Macam perkataan tu mesti mudah. Macam dalam bahasa Melayu, ada juga yang tak fasahah. Nak pergi ke mana tu? Yang saya nak pergi ke restroom sekejap. Itu fasahah. Sebab restroom tu sebutan baik. Nak pergi ke mana tu? Itu tak fasahah. Sebab sebutan dia kotor. Itu makna fasahah. Ada. Ada tajwid tu kurang sikit pada balaghah. Kurang sikit. Bukan, kurang sikit. Pasal balaghah ni, fasahah dalam balaghah lebih. Sebutan lebih halus, beradab. Fasahah. Beralunan. Bila beralunan, ini. Bersistematik, ini. Dan betul pula sebutannya, ini. Jadi itu baru fasahah. Faham tak? Tapi fasahah dia duduk dalam balaghah. Selepas balaghah. Okey, kita tengok apa fasahah. Orang fasahah kata, okey, min haisul lafzi, dari segi lafaz, kerana fasahah melihat kepada lafaz bukan makna. Min haisul lafzi, kerana min haisul lafzi makna li'anna al-fasahata tanzuru ila lafzi. Li'anna al-fasahata, kerana kefasahan itu tanzuru, melihat. Tanzuru, melihat, ila lafzi, kepada lafaz. Ingat, ini lafaz, ini bunyi akhir, ini lafaz dan makna, ini lafaz saja. Ini bentuk. Ingat, bentuk, perubahan baris, makna dan lafaz, lafaz saja. Itu baru fasahah. Okey? Salin dulu. Nak salin sebelum kita pergi pada fasahah. Penat ya? Ya? Rehat dulu, nak minum air, boleh minum. Ada kita ambil masa 10 minit, lebih sikit. Sebab tadi kita mula lewat. Uslub, maknanya uslub ni sama ada uslub yang betul ataupun uslub tak betul. Kalau uslub betul, fasahah. Jadi fasahah ni kita kata dalam uslub lah. Uslub ni daripada style.
Kita kata style. Gaya bahasa. Uslub. Style. Kalau bercakap betul, betul lah. Lengguk bahasa. Sama. Lengguk bahasa. Orang Nahu kata, apabila betul i'rab, betul lah makna. Bila i'rab tu betul, tak salah, maka makna pun sampailah. Iza sahal i'rab, sahal makna. Istilah dia. Ya. Nahu nasara. Mu'rab. Tak ada. Tak ada. I'rab dia dah betul dah. I'rab dah faham dah. Dia tak bincang lagi dari segi i'rab. Jadi kalau kita tengok dalam faham Quran, yang mana yang kuat? Yang mana yang penting untuk kita faham Quran? Untuk nak faham Quran? Balaghah. Yang ketiga tu. Jadi oleh sebab itu, kita tak boleh faham balaghah kalau kita tak faham nahwu dan saraf. Sedangkan yang utama tu balaghah. Balaghah tu kita nak kena faham pertentangan tak pertentangan. Mana pujuk, mana rayu Allah. Okay. So sekarang kita akan lihat fasahah. Ya. Muka surat 28. 28. Tujuh dari bawah. Istilah dia. Buku ni dia banyak bunga-bunga, tapi kita baca yang matan dia. Okey. Wal kalamul fasih, nampak tak? Percakapan yang fasih. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 dari bawah. Muka 28. Muka 28. Wal kalamul fasih, dan kalam itu dianggap fasahah, fasih. Okey, maka nawadihul makna, tanda yang jelas makna. Ya, jelas makna. Maka nawadihul makna. Jelas makna. 27 28. Sahlal lafzi, mudah sebut. Sahla tu mudah. Al-lafzi sebut. Ayat Quran mana ada yang susah sebut? Jayidah sabki. Jayidah tu baik ikatan ayat, baik. Connection ayat, connectiveness. Connective. Baik. Ya. Watakunu alfazuhu, dan adalah lafaz-lafaznya, kalimah-kalimahnya bayinah, nyata. Fi maknaha, pada mana. Ya, watakunu, dan adalah alfazuhu, lafaz-lafaz yang digunakan dalam ayat itu bayinatun, jelas, clear, fi maknaha, pada maknanya. Mafhumatun, difahami, mudah faham. Azbatun, mafhumatan, mudah difahami. Azbatan, manis. Salisatan, salisah ni rantai. Apa itu Haji? Salisah ni, azbatun ni bukan tawar manis. Dia lebih kepada bahasa tu halus. Ya, ada cita rasa. Azbah. Bahasa tu, kita kata apa Haji? Lunak. Lunak boleh lah. Salisah tu pertalian daripada rantai. Maknanya bahasa tu ada cause and effect, ada sebab and musabab, ada talian antara sama lain. Itu maksudnya salisah. Okay, itu habis takat tu. Okay, itu maksudnya kalam yang ada fasahah. Ya?
Wal kalamul fasih, dan ucapan yang dianggap fasih itu mana fasahah lah. Yang jelas makna. Wadihal makna, wadih itu makna jelas. Nahu wadih, nahu jelas. Al makna, sahlal lafzi, senang sebutan. Jayyid as-sabki, cantik dia punya ikatan tu, ikatan ayat. Dia memakai, orang kata, atoh ma'atuh dengan baik. Ya. Jalinan antara ayat dengan ayat tu bagus. Wa takunu alfazuhu, dan lafaz ni bayinah, kalimah-kalimah ni nyata. Nyata pada maknanya. Ya. Mafhumatun, boleh difahami. Mafhumatan, difahami. Azbatan, lunak. Salisatan. Salisan ni kita kata apa? Dia asal dia rantai. Adalah. Dia berdekat lah. Okey. Itu dia istilah Tuan kena salin lah di bawah. Di bawah apa tu, nota tu. Istilah. Boleh? Apa yang? Boleh. Apa yang adalah? Manafi. Manafi. Ma ni adalah. Di sini memberi makna ma ni yang adalah. Ya? Kana. Dia makana, tak ada. Makana ni, dia satu istilah dia pakai untuk menunjukkan adalah. Ada tu mayakunu kan? Yang mana mayakuna? Ni adakah ni? Watakuna tu mudhari'. Madi. Kana wadul makna. Makana. Dia sebenarnya, dia asal daripada kana. Kana wadihal makna. Asal ni. Mana bila ma tu untuk kuat. Untuk kuat. Makana. Asal dia kana. Mudhari' sama juga, dia isim kana juga tu. Watakunu isim kana juga. Sebab watakunu tu, sebab alfaz tu jamak taksir. Kan? Tapi dia pakai mudhari'. Ya. Jadi termasuklah dalam tu ada lawan, ada bunyi betul, ada bunyi sama kan? Ikatan itu menjadikan dia tu fasahah. Dalam konteks ini susah nak jawab. Yalah betul lah, pasal kalimah-kalimah tu mukjizat kan. Kalau dalam konteks balaghah ni, kita belum sampai lagi mendalami balaghah. Ada ruang ilmu tu yang manusia tak ada. Ya. Sebenarnya dalam setengah ayat Quran, kita tak faham ada Tuhan dia tak faham. Tapi dalam fasahah ni, dia kata jelas, mudah, kaitan baik, antara kata-kataan. Kalau kita faham semua, tapi tak semua kita. Belum sampai kan? Belum sampai. Perlu 3 tahun lagi. Mana ahli balaghah kata, mana dalam konteks penulisnya mudah dah. Tapi kita tak faham tu, mungkin kita belum sampai lagi. Itu jawapan saya. Tapi kita, walaupun macam tu, kita faham sebahagian kan. Tapi ada orang langsung tak faham. Sebab yang tak belajar kan. Kita nasib baik juga kita belajar. Kita faham sikit. Ya. Betul. Memang betul. Tuan-tuan belum buka lagi ilmu makna Quran.
yang saya sebut dulu, apa nama? Ingat tak? Ilmu untuk faham makna Quran. Cuba tengok. Apa macam tu? Kan ada kitab dia. Saya sebut dulu. Jadi bila kita buka perkataan apa tu Naim, bukan yang dulu saya sebut. Bukan, kita dah beli ni yang pada 70 tu. Itu tak dapat menyebutkan makna Quran. Ibnu. Bukan. Lisanul Arab. Nama dia Lisanul Arab. Lisanul Arab tu mana? Lidah orang Arab. Sebab Al-Quran ni dalam bentuk Arabian. Ingat ada Arabian? Dia turun dalam bahasa Arab. Lepas tu ghairu zi'i wajin, yang tidak pakai bengkok. Tuhan kata tak pakai bengkok. Tapi ada orang masih lagi tak faham. Walaupun Tuhan kata tak ada pakai bengkok. Tak ada bengkok, pakai bengkok. Kalau bengkang saja yang kuih orang Terengganu tu. Bengkang-bengkok. Mana tak ada straight forward. Tapi orang masih belum faham lagi. Sebab orang tak masuk alam tu. Kita tidak mungkinlah nak faham habis su. Kan? Kita fahamlah sekadar yang kita boleh belajar kan? Oh, dah apa maksud tak sempat? Umur pendek ke? Tapi kalau orang kata umur Ustaz pendek, sebenarnya anak murid yang pendek. Takut je. Saya dia panggil Hajar, Al-Quran ini ada beberapa jenis tafsir. Yang pertama, tafsir dengan kalimah. Yang kedua, tafsir dengan ayat. Setuju? Yang ketiga, tafsir dengan hadis. Satu? Jadi kita tak pakai ni tafsir Quran dengan kalimah. Maknanya Al-Abrar ada 10 makna yang sama. Dia panggil apa? Dalam bahasa Inggeris? Makna yang sama ni? Sinonim ya. Itu yang kita kena pakai lisanul Arab. Tebal ni. Ya? Ilmu luas lagi. Mana kita ni dia cuma tek baru. Stotek baru yang kita belajar ni sikit sangat. Sebab itu bila saya pun tak tahu semua. Sebab tu bila saya renung-renung aku ni sempat tak ni. Aku ni sempat tak ni nak ngajar orang ni benda ni sebelum aku mati ni kan. Sakit saja ni, sakit dada dah sakit apa. Sempat tak ni, itu yang fikir tu. Kalau tidak pun 2-3 orang ni pun cukup lah. Cukup lah. Sebab saya dulu bila saya sekarang ni saya belajar. 82 orang kawan saya tak boleh ngajar yang saya tahu sekarang ni. Bila kita berjumpa batch 76. Yang masih mengajar, mu seorang je lah, katakan kawan saya. Batch 76. Yang mati sebagian besar dah mati dah. Dah meninggal dah. Batch 76. Batch 76 tu bukan macam tuan-tuan. Masuk universiti tepat umur. Ada yang masuk umur 40. Saya masuk umur 22. Muda sebab saya SMC. Ada SMC. Special Malay Class. Saya sama. Jadi itu. Kemudian tafsir Quran dengan nahu. Ni kita nahu. Tafsir Quran dengan balaghah. Ni kita belajar balaghah. Alfaz. Jadi tafsir Quran dengan hadis. Macam mana kita nak tafsir dengan hadis? Kita negara kita bukan negara hadis. Macam di India. India hadis. Orang hafal hadis berjuta. Kita 6,000 ayat pun tak nak hafaz. Tengok tak jauh beza. Kita nak bergaduh je. Pemimpin nak bergaduh. Betul-betul. Jadi kita sebentar lagi, kita telah belajar tentang balaghah, tentang konsep balaghah, konsep apa tu fasahah. Dan minggu depan kita akan ceritakan tentang apa tu fasahah dari segi ulama balaghah. Ini tajuk seterusnya. Fasahah dari ulama balaghah. Ya. Iaitu muka surat 28 baris 5 dari atas. Okey. Yang ditulis al-fasahatu inda ulama balaghah. Betul. Yang kedua, syarat-syarat fasahah. Syarat-syarat ayat itu dikatakan fasahah.
Ya. Muka surat 29 ayat 29 muka surat 29 4 dari atas. Okey. Okey. Syarat-syarat kalam itu dia katakan fasih. Okey. Lepas tu orang yang fasih itu ada dua jenis. Itu muka surat 232 nombor 1, muka surat 32 bagi satu dari atas, ya. Okey. Syarat-syarat, okey. Ada dua golongan fasih. Itu dia. Ada dua golongan orang yang dianggap fasih. Yang pertama semula jadi. Dipanggil imbon. Lahir-lahir saja dapat kefasihan. Macam Imam Syafi'i. Fasih. Semula jadi. Yang kedua, in inquisitions. Dia latihan. Belajar. Jadi Al-Quran ini, yang mana satu? Al-Quran ini dari Allah. Zat datang dari Allah. Bukan melalui anugerah, tak. Dari Allah semua sekali. Ya, semua dari Allah. Jadi sampai sini habislah balaghah. Yang tak habis, habislah fasahah. Yang tak habis, balaghah. Semua terkena dalam balaghah ada bayan, ada badik, ada ma'ani. Ya, dalam bayang ada 8, dalam ma'ani ada 6, dalam badik ada 6, dalam ma'ani ada berbelah-belah benda lagi. Ya, tuan dapat tak skop tu? Skop dia. Can see the makna within. Jadi kita tak boleh faham kalau tak ada Quran ni. Jadi apa kaitan dengan hadis? Apa kaitan dengan hadis? Hadis menerangkan segala isi Quran. Hadis tak menerangkan saraf, tapi dia menerangkan isi Al-Quran. Bila kita faham balaghah semua sekali, maka oleh sebab itu barulah kita boleh baca hadis dan Quran dengan bagus. Dan ada lagi satu bidang ilmu yang duduk di akhir ni, iaitu mantik. Mantik itu maknanya logik. Logik. Satu ilmu. Jadi tuan-tuan, kalau buka internet, tulis mantik. Jadi mantik ni, ilmu mantik ni, ilmu yang dipelajari di sekolah agama je. Pada zaman-zaman silam dulu. Tu tanya husband, ada tak belajar mantik? Mesti ada. Ilmu yang paling susah sekali, mantik. Okey. InsyaAllah, kita berhenti sekarang ini. Ya, mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.